Salam sejahtera saya ucapkan. Ringkasan jurnal kita bertajuk Kritikan Epistemologi tentang Akupunktur Tradisional Cina Veterina. Tapi kita juga melibatkan prinsip aksiologi dan ontologi. Jadi epistemologi merupakan ilmu pengetahuan tentang akupunktur yang kita dapat menganalisis kritik tentang kesahihan ilmu tersebut. Ontologi merupakan pengenalan sejarah akupunktur tradisional Cina, manakala aksiologi merupakan manfaat ilmu pengetahuan yang boleh kita manusia memperoleh. Jadi rumusan ini kita dibahagikan pada dua, iaitu pada bahagian pertama kita membincangkan tentang konsep dan sejarah oleh pakar akupunktur veterina, manakala bahagian dua ditumpukan kepada bukti saintifik mengenali aplikasi klinikal akupunktur tersebut. Teori bloodletting adalah berdasarkan pada doktrin humoral pada konsep sejuk, basah dan panas yang mewakili keseimbangan Yuma yang mewakili vital spirit dan bagaimana mereka mengalir ke seluruh badan melalui saluran darah yang menghubungkan pelbagai organ dan kawasan badan. Titik pembuangan darah adalah terletak di kulit dan kebanyakannya di saluran darah, dan melalui rangsangannya adalah mungkin untuk mengubah aliran spirit. Acupuncture dan bloodletting adalah pada dasarnya varian yang sama, tetapi seperti yang kita akan dapat lihat, ia telah menyesuaikan diri dengan budaya dan persekitaran agama yang berbeza. Saya akan bercakap mengenai faktor yang menyebabkan Lancet China berkembang menjadi jarum. Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangan itu berlaku, yaitu faktor agama dan faktor sosial. Faktor agama dikaitkan dengan salah satu asas kepercayaan mereka, yaitu Taoism, yang berpandukan konsep Wu Hui yang mana ia berkaitan dengan lambang Yin and Yang. Lambang tersebut melarang mereka untuk menentang sifat alam, yang mana ia bermaksud untuk melarang penggunaan lancet. Yang kedua ialah faktor sosial. Penggunaan lancet dianggap kurang beretika pada ketika itu karena berlakunya satu isu yang mana salah satu pakar sejari ketika itu disabitkan kesalahan kerana membunuh salah satu pembesar Empire China ketika melakukan trepanasi. Faktor-faktor inilah yang mendorong kepada perubahan tersebut. Walaupun perubatan tradisional Cina disokong oleh Republik Rakyat Cina semasa abad ke-20, epistemologi atau teori ilmu untuk perubatan berdasarkan sains dan perubatan tradisional Cina sukar untuk disatukan. Hal ini disebabkan konsep saintifik yang tulen dan prinsip perubatan tradisional Cina ini mempunyai perbezaan yang amat ketara, terutamanya dalam sains veterina. Sains adalah berdasarkan hipotesis yang boleh diuji di makmal, manakala perubatan tradisional Cina adalah berdasarkan kepercayaan yang tidak boleh diingkari. Ilmu sains merupakan pengumpulan, tafsiran, pengesahan dan penilaian ilmu secara berterusan berdasarkan keterangan dan bukti yang ada. Manakala perubatan tradisional Cina pula adalah semata-mata bertujuan untuk membuktikan penerangan dan keberkesanan ideologi mereka. Selain daripada itu, ada yang menyatakan bahawa akupunktur boleh mengurangkan kekejangan. Namun berdasarkan artikel ini, saya mendapati bahawa anestesia masih digunakan ketika jarum akupunktur dimasukkan ke dalam haiwan dan ia telah membuktikan kegagalan pada eksperimen ini. Seterusnya, dexmedetomidine pada anjing mendapati bahawa titik akupunktur governing vessel 20 dapat mencapai intensiti yang lebih tinggi dan jangka masa sedari yang berpanjangan jika dibandingkan dengan suntikan intramuskular rutin. Dalam prinsip epistemologi veterina adalah bidang terapi yang berkembangan, akupunktur jarum kering tetap merupakan bentuk akupunktur yang paling dikenali walaupun ia menjadi kuno. Pendekatan ini boleh diuji sepenuhnya oleh ujian klinik yang boleh dipercayai masih belum disahkan oleh sains. Terdapat juga percubaan klinikal terhadap anjing-anjing yang mempunyai penyakit disfasia pinggul dengan membandingkan di antara rawatan ubatan oral carprofen serta akupunktur menggunakan implan manik emas. Kedua-dua cara tersebut mampu untuk melegakan kesakitan anjing-anjing tersebut. Walau bagaimanapun, kedua-dua cara tersebut bukanlah daripada bidang yang sama. Oleh itu, statistik analisis untuk eksperimen tersebut tidak boleh dipertimbangkan. Sebagai kesimpulan, walaupun perubatan tradisional Cina telah banyak terlibat dalam perubatan veterina, walau bagaimanapun, akupunktur hanyalah untuk menggalakkan pesakit-pesakit untuk menyembuh dengan sendirinya ataupun bertindak sebagai placebo yang mampu untuk memperbetulkan homeostasis pesakit-pesakit tersebut dan juga bertindak sebagai fisioterapi supaya mereka dapat menyembuh dengan sendiri. Sekian, terima kasih.